Datin buat apa sebenarnya? Saya lahir di Kuala Lumpur, membesar di Kuala Lumpur, tetapi ayah saya seorang ketua polis. Ketua polis? Ketua polis. Jadi ayah saya bermula dengan orang kata peluang yang diberikan sebagai pemilik syarikat security. Ayah saya ada beberapa lesen syarikat security, and then kita ada juga menguruskan pekerja asing. That's what we do lah. Banyak orang kata, dia kata alah, orang kaya ni memanglah senang, dia dah bapak dia dah kaya, buat bisnes senang lah. Apa pandangan Datin? Tak juga. Dia develop dia punya empire dalam usia yang lewat. So saya pula sebagai anak memang diletakkan dari bawah, dan saya tidak duduk di tempat yang terus-terus tinggi. Saya diletakkan bersama kerani-kerani lain yang ada ketika itu dalam 3 ke 4 orang. Saya duduk di situ, saya buat duty roster, saya kena bersihkan toilet, saya juga adalah tea lady. So that's how my father ajar saya, dan gaji saya pertama saya juga adalah jutawan yang hebat seperti ramai yang ada dekat luar sana. 1,000 kali 30, 60,000 beh. Kalau dia orang budak diploma, dia dengan orang nak dapat gaji 60,000. Asal orang susah sekarang dah jadi jutawan kan. Hai, Assalamualaikum guys. Okay, aku masih lagi dalam rancangan Street Smarts with Roshamno X Usanita, di mana aku cukup teruja dapat bersama-sama dengan seseorang yang memudah cara usahawan wanita khasnya, dan juga akan bergerak dengan usahawan bukan wanita, yang maksudnya lelaki juga, insyaAllah di masa akan datang. Dan Usanita baru setahun lebih ditubuhkan, tetapi banyak kerja-kerja yang telah mereka buat dan banyak membantu usahawan yang mana terkesan dengan COVID-19. Dan baru-baru ini Usanita telah melancarkan ataupun membuat satu program reality, iaitu program Nona Super Woman, dan telah melahirkan usahawan yang menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana. Dan aku bernasib baik ni hari. Sebab apa? Sebab aku dapat bersama dengan CEO-nya, CEO Datin Azliana. Yang susah semua, dia ada A D Z tu. Macam mana sebut sebenarnya Datin? Azliana. Datin apa khabar Datin? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah Datin. Banyak pahala Datin tolong orang. Ya ke? Yelah, pahala tolong orang kan. Yelah, kita berniaga ni Datin, duit juga. Tapi tak tahulah, kadang-kadang kita dapat tolong orang, duit tu dah jadi nombor 2 kan. Kita dapat tolong orang tu, kita lagi seronok sebenarnya. Datin rasanya mana? Seronok sebab semuanya bermula bila pandemik. It's come when bila pandemik COVID-19, bukan je perniagaan kita je yang terjejas dan terkesan, but when it looks down, semua kedai dah tak ada kat tepi jalan, everything, kedai tutup kan, mall tutup, kedai tutup. So apa pula lagi orang yang ada tepi jalan? Kita dah tak ada nampak goreng pisang, kita tak nampak orang berniaga air, kita tak nampak ada apa-apa yang ada. Even pasar malam tak ada, apa pun tak ada, Datuk. Everything is all online masa ketika itulah. Tapi siapa yang survive ketika itu online? Adalah, tapi yang tak ada, tak adalah. And ramai yang transform perniagaan mereka daripada mereka bekerja, dan mereka mencipta perniagaan mereka sendiri ketika pandemik, which is mereka memasak. Kat situlah mereka start jadi kreatif dan inovatif masa pandemik tu sendiri, sebab mereka nak cari duit ketika itu, dan apa yang bersesuaian dengan orang di negara kita lah masa tu. Sebab kita dah tak ada kedai, kita dah tak ada orang kata masa tu nak keluar, nak makan, nak have fun kat luar, wayang semua dah tak ada. Everything is all in the house. So apa yang orang boleh nak fulfill dalam isi rumah tu? So masa tu lah saya rasa macam apa yang berlaku dengan mereka-mereka yang berada di B40 dan M40, especially industri kecil sederhana. Apa yang Datin sibuk sangat nak fikir pasal dia orang, Datin? Bukan saya sibuk, saya rasa macam we need each other. Maksudnya sebab mereka waktu tu perlu nak berniaga, dan So biarlah dia orang berniaga. Apa yang nak tolong-tolong pula? Apa yang mereka nak lakukan dengan peluang yang tak ada, dengan orang kata platform yang mereka tak ada. Jadi macam mana mereka nak bergerak, macam mana mereka nak pasarkan perniagaan mereka. So di situlah tercetusnya idea Usanita tu, dan di situlah saya rasa macam why not saya bersama dengan mereka, dan kita sama-sama dalam orang kata bidang perniagaan, kita develop each other, we engage each other. Habis Datin rasa macam tak buang masa ke Datin? Datin concentrate Datin punya berniaga lagi bagus, nak buang masa nak jaga dia orang ni semua. I tak rasa buang masa, sebab I rasa sekarang ni Usanita need each other, because bila saya ada platform yang menyediakan mereka satu program ataupun memberi mereka platform untuk mereka ada networking, untuk mereka berniaga, dan saya juga bina satu platform engagement dengan pihak-pihak kementerian kerajaan kita yang sebenarnya banyak membantu peniaga-peniaga yang mereka ni sebenarnya tak tahu
apa yang sebenarnya government kita ada, apa yang government kita boleh bantu. Dan dia orang tak nak ambil tahu, biarlah dia orang. This is a part of, I think this is how Usanita nak develop, Usanita nak memberi bantuan dari segi tu. So sama macam kita buat program kita tu, yang bakal kita buat next year. Ini saya nak bagi branding saya digunakan oleh 50 usahawan untuk permulaan kepada program pada tahun 2022. Dan dalam seorang channel juga, kalau tuan-tuan pernah tengok bagaimana saya interview banyak usahawan memberi inspirasi pada orang luar. It's all kita bagi fokus kepada IKS. Sama macam Datuk lah. Datuk pun nak bagi penjenaman Datuk untuk mereka-mereka di luar bandar. Fokus kita, mereka-mereka B40 ni kan tu, untuk mereka nak develop the business. Lah Datin dah kaya, Datin nak fikir pasal orang buat apa, Datin duduk rumah je lah. Mana ada kaya Datuk. Alhamdulillah lah. Ini sebenarnya asal dari mana, Datin? Saya di Kuala Lumpur. Ya, dulu Datin buat apa sebenarnya? Saya lahir di Kuala Lumpur, membesar di Kuala Lumpur, tapi ayah saya seorang ketua polis. Takut. Jadi polis? Ketua polis. So saya adalah anak kepada pegawai polis. Anak polis. So kita banyak berpindah randah dulu. Macam nomad lah ni. Orang macam orang badui. Pindah sana, pindah sini. Ikut kan? Bapak, ikut ayah saya. Dan selepas tu ayah saya, kalau tak silap saya, pada tahun 1999, my father pencin awal dan dia menyertai politik. Bertanding sebagai adun di Kuala Ipoh, Kelantan. Dan selepas tu lah ayah saya start dalam perniagaan. When saya tengok ayah saya bermula dalam age yang dah orang kata 50, and dah lewat lah kiranya. Dah lewat. Tapi saya really adore sebab permulaan yang lambat itu membuatkan orang kata satu empire perniagaan keluarga sehingga ke hari ini. Jadi ayah saya bermula dengan orang kata peluang yang diberikan sebagai pemilik syarikat security. Ayah saya ada beberapa lesen syarikat security, and then kita ada juga menguruskan pekerja asing. That's what we do lah. Attachment kita memang banyak dengan pihak kementerian, terutamanya KDN dan immigration. So selepas tu dah saya develop the business. I learn the business pun from my father. Memang keluarga bisnes lah Datin Banyak orang kata, dia kata alah orang kaya ni memanglah senang, dia dah bapak dia dah kaya, buat bisnes senang lah. Apa pandangan Datin? Tak juga, because my father bukannya terus-terus orang kata, dia develop dia punya empire dalam usia yang lewat. Dan perniagaan yang dibuat tu bukannya terus-terus kita dapat the wellness, tak. So saya pula sebagai anak memang diletakkan dari bawah. Bermakna bila saya habis dia belajar, memang masa tu saya pun nak macam jadi kawan-kawan lain, nak kerja di IMB, Petronas, all the corporate company kan. Tapi bila my dad kata no, you cannot go there, you kena kerja dengan I dekat office dia. So waktu tu saya tak memahami apa sebenarnya perniagaan bapak saya ni. Saya tak memahami sebab masa kita belajar, kita tak pernah pun nak ambil tahu apa yang ayah tahu kita duit buat, masuk je nak belanja, apa yang sebenarnya the struggle, the hardness yang dia bina, yang cuba dia buat untuk keluarga, you know. So, bila saya dah menyertai dalam perniagaan tu, baru saya memahami. Dan saya tidak duduk di tempat yang terus-terus tinggi. Saya diletakkan bersama kerani-kerani lain yang ada ketika itu dalam 3 ke 4 orang. Saya duduk di situ, saya buat duty roster, saya kena bersihkan toilet, saya juga adalah tea lady. So that's how my father ajar saya. Dan gaji saya pertama saya juga adalah gaji yang kerani. Datin membesar dalam keluarga anak polis. Apa pentingnya disiplin tu dalam kehidupan dan juga dalam perniagaan, Datin? Disiplin is actually your attitude. Okay? Untuk you nak build attitude you. Sebab dalam you nak menjadi seorang usahawan, you perlu ada attitude. Attitude ni bukan dari segi of course lah, dari segi you bercakap, dari segi penampilan, tetapi yang paling penting sebagai seorang usahawan ni adalah pengurusan masa. Kenapa Datin petik masa ni? Sebab dalam perniagaan sebenarnya masa tu tak ada. Bila you berniaga, sebenarnya perniagaan tu boleh dikatakan bila tak cukup masa. 24 jam lah. Ya, tak cukup masa. Dan dia back to back. Dia bukan macam 8 pagi 6 petang, tak ada. So when it comes to that, I understand kenapa my father dia sangat pentingkan timing. Dia sangat pentingkan masa. Ini dan diharapkan dapat terus menjadi aspirasi dan semangat buat usahawan dan usahawan wanita. Kita kena ada kreatif dan inovatif. Ini saya bagi branding saya digunakan oleh 50 usahawan untuk permulaan kepada program pada tahun 2022.
Dan dalam seorang channel juga, kalau tuan-tuan pernah tengok bagaimana TV banyak usahawan memberi inspirasi pada orang luar. Saya akan ada usaha sama dengan pihak Datuk Rosham Noh untuk orang kata usahawan ni bangunkan penjenamaan mereka, especially mereka yang di luar bandar, dan kita akan berkolaborasi bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar lah. Dan sekarang kita tengok orang wanita berniaga Datin kan. Dulu-dulu ni orang wanita ni kira kau duduk rumah je lah, kau duduk kat dapur kan, kau masak-masak tunggu lelaki balik kan. Tapi sekarang ramai sangat pula wanita yang jalankan perniagaan, dan saya rasa ramai pula wanita yang dah berjaya dalam perniagaan sekarang. Dah orang lelaki pula macam lebih-lebih pula orang wanita ni. Tapi adakah ini kebangkitan kaum wanita dalam perniagaan? Tak adalah lebih-lebih. It's like orang kata mula-mula wanita ni dia nak cuba kukuhkan ekonomi dia sendiri. Bila pandemik ni sebenarnya ramai yang nak membantu suami ataupun ramai yang nak membantu keluarga. Jadi bila secara tak langsung dia bukan sahaja mencipta pendapatan dia, tapi dia dah mencipta pendapatan dan ekonomi keluarga tu sendiri. So bila dia dah rasa benda tu benefit tu dia, dan benda tu orang kata menyenangkan dia untuk membuat pendapatan, so that's why dia carry on. Tapi orang kata orang wanita ni kalau jadilah, tapi kalau tak jadi dia patah semangat cepat, betul? That's why kita perlu support system. Support system bukan support daripada lelaki. Support system lah, maknanya suami, ayah, anak, ahli keluarga terdekat, kawan-kawan, usanita. So sekarang ni kita punya orang kata kita galakkan wanita berniaga, kita galakkan wanita cari duit, kita galakkan wanita tu untuk jadi seorang yang independen. Dan orang kata usanita ni, wujudnya usanita ni adalah pemudah cara. Apa yang usanita ni mudah cara ni? Ya, sebenarnya pemudah caranya adalah dari segi sebenarnya kita bukan pemudah cara tu nak memudahkan semua orang. Kita pemudah caranya sebenarnya okey, macam contoh mereka-mereka yang bersama dengan usanita, kita pemudah cara kita sentiasa adakan platform dengan kita adakan program. Okey, program di mana kita hari tu kita buat program reality pencarian lunas superwoman yang diperkasakan oleh usanita. Secara tak langsung tu itu adalah orang kata platform. Mereka membina orang kata jenama mereka daripada rancangan yang diperkasakan oleh usanita. Mereka saya tak langsung dikenali oleh orang-orang di luar. So sama juga selepas dah habis daripada pencarian tu, usanita sekarang bersama dengan Datuk Rosham Noh, kita dah orang kata pun pelancaran baru-baru ni dilancarkan oleh Menteri dan Timbalan Menteri sendiri ya Datuk daripada KPLB untuk kita punya perintis usanita untuk usahawan-usahawan di luar bandar bagi penjenamaan dan pendigitalan, di mana kita fokuskan usahawan-usahawan luar bandar ni untuk mereka nak ada penjenamaan lah. Maknanya kita akan cari dia orang lah kan? Macam kita bincang, dan kita akan pergi ke berapa zon kita akan pergi? Kita akan tengok sebab kita akan bekerjasama dengan kementerian sendiri, di mana kita akan adakan kita mungkin selatan, pantai timur, utara, utara kan, KS Selangor, Sabah, Sarawak. Dalam 5-6 tempat lah kita akan pergi. Jadi kalau usahawan tu berminat, dia datang lah tempat tu. Kalau kau tak datang, maknanya kau tak berminat. Kita ada di Seremban, mungkin Melaka boleh turun, Johor turun. Mungkin kalau kita ada di Kelantan, Terengganu, Pahang, kita akan turun lah. Mungkin kita ada kat Terengganu, Pahang, Kelantan turun, kita tengah-tengah kan. Jadi kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lah. Dan ialah kita memperbincang Tuan Datin bagaimana untuk kita membantu. Dan bila saya bersama usanita ni pun saya macam best lah kerja Datin ni kan. Tolong orang, dan kita pun ialah jenama orang dah bagi pada kita. Kita pun nak tolong orang, sebab tu saya offer diri saya untuk menjadi jenama pada 50 produk daripada beratus-ratus usahawan. Nanti kita akan pilih insyaAllah siapa yang dapat tu, bukan kata pilih kasih. Maknanya kita yang betul-betul dapat, nanti kita akan audition mereka, kita akan tengok perlu atau tidak produk mereka kita ketengahkan sampai peringkat mana dia dah pergi. Tapi ada orang tanya usanita ni untuk orang perempuan je ke tadi? Untuk actually is untuk dua, lelaki dan perempuan. Dan kita juga galakkan mereka-mereka yang punya usahawan OKU yang berada dengan kita. Sebab to me, as long as dia B40, dia M40. So itulah niat murni daripada Datin Azliana, bersama Datuk Rosham Noh. Tapi saya kalau tak ada usanita ni, saya pun tak mampu nak bergerak kerana kesibukan saya. Tapi itulah yang katakan tadi, usanita memudah cara bagi usahawan dekat luar sana. Kalau korang dengar usanita ni bukan hanya untuk wanita, tetapi untuk orang lelaki juga. Daftar saja di bawah website usanita, perbanyakkan data dekat dalam ni, penyertaan profil anda semua.
dan insya-Allah bila ada program-program yang tertentu kita akan sebarkan kepada anda. Itu yang paling penting, dan saya rasa Datin, good luck kepada Datin, good luck kepada Usanita, dan harap kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, impian ataupun niat baik kita ni akan menjadi kenyataan dengan baik. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang menyokong program kita ni, dan diharap kerjasama ni akan berpanjangan dan boleh kita membantu usahawan IKS khasnya di luar bandar menjadi seorang usahawan yang hebat di masa akan datang. Bila mereka telah berjaya, mereka juga dapat membantu usahawan yang lain. Itulah niat kita. Yes, baik. Penjenamaan dan pendigitalan, di mana IKS kita akan bagi penjenamaan menggunakan nama Rosyamno, dan juga kita akan digitalkan perniagaan mereka, dan inilah yang diperlukan untuk suasana hari ini. Semoga impian ini akan tercapai, dan siapakah di antara beribu-ribu usahawan-usahawan IKS di luar bandar khasnya akan menjadi 50 yang pertama yang akan masuk ke dalam program bersama Usanita dan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar bersama dengan Rosyamno, penjenamaan dan pendigitalan. Kalau anda tengok video ini, sesiapa saja, baik lelaki baik perempuan di luar bandar khasnya, tetapi juga IKS di bandar juga digalakkan untuk bersama-sama dalam program ini. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri anda, dan insya-Allah bila kami sampai untuk buat audition, anda berada di depan kami, dan mungkin anda di antara 50 yang pertama yang akan menggunakan jenama Rosyamno sebagai duta anda secara percuma. Thank you, Datin. Thank you, Dr. Jutawan yang hebat seperti ramai yang ada dekat luar sana. 1,000 kali 30, 60,000 be. Kalau diorang budak diploma, kerja dengan orang, tak dapat gaji 60,000. Asal orang susah, sekarang dah jadi jutawan kan.